Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu pembubaran yang telah pun diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan akhirnya hari ini Perdana Menteri mengumumkan bahawa parlimen dibubarkan pada hari ini juga. Dan kita tahu bahawa selama ini suara kita disekat, suara kita dikontrol oleh para menteri kita. Hari ini rakyat harus keluar bersuara, harus keluar menentukan hala tuju nasib negara kita ini. Kerana negara kita ini, nasib rakyat bukan ditentukan oleh Taufik UMNO ataupun pemimpin UMNO. Tetapi nasib rakyat adalah ditentukan oleh kita rakyat yang harus menyokong kepada pimpinan yang mempunyai kebolehan, kepimpinan yang mempunyai integriti, kepimpinan yang mempunyai hala tuju untuk negara ini, untuk membangunkan negara ini. Bukan kita nak pilih pemimpin-pemimpin yang menyulap harta negara, yang mana kita tahu UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan begitu lama, dan kita tahu kelompangan, kerakusan mereka dalam mencuri harta rakyat ini, yang mana diumumkan sebelum ini, iaitu setahun kita kehilangan lebih kurang 60 bilion, yang mana duit ini kita tidak tahu entah ke mana kerana kerakusan mereka, ketamakan mereka. Bayangkan 60 bilion kalau kita bagi kepada negeri-negeri, kita bagi kepada rakyat, akhirnya rakyat menikmati segala apa yang ada. Tetapi apa yang kita lihat dengan kerakusan yang mereka telah buat ini, kita lihat peruntukan untuk negeri Sarawak, negeri Sabah yang begitu luas negerinya, hanya 5-6 bilion saja mereka bagi. So, apa yang kita lihat hari ini, apabila dia dah mengumumkan bahawa hari ini pembubaran, maka rakyat harus bersuara, rakyat harus mengkritik apa dia yang kerajaan telah pun buat selama ini, yang mana hari ini kita balik ke kampung, seperti mana saya dah pun bertanya kepada orang-orang tua saya tanya kepada orang-orang kampung, mengatakan bahawa sekarang ni harga barang mahal. Saya nak penjelaskan kepada mereka secara terperinci pun susah, kerana mereka tidak faham. Yang mereka faham adalah harga barang mahal. Inilah yang kita lihat, ini yang kita dengar di kampung. Tetapi pak menteri kita telah pun mengautkan keuntungannya begitu besar daripada hasil kuasa mereka ini, dengan memberi kekayaan-kekayaan kepada kroni-kroni mereka, dan ataupun mereka membuatkan rasuah dengan mengambil persen-persen daripada setiap projek yang sepatutnya mereka tidak boroskan wang rakyat ini. Jadi, kita lihat hari ini, jika UMNO kita nak kekalkan mereka berkuasa di tampuk kepimpinan negara ini, maka kita akan menambahkan lagi beban hutang negara kita ini. Hutang negara kita ini yang perlu dibayar hari ini hanya bunga saja, belum pokok dia. Begitu juga dengan hutang 1MDB. Hutang 1MDB dibuat oleh pimpinan UMNO yang menjadi Perdana Menteri negara kita ini, iaitu Najib, yang mana hari ini 5 juta setiap hari kita kena bayar. Ini adalah hasil daripada pimpinan UMNO Barisan Nasional. Kita juga boleh lihat bahawa hari ini apa yang berlaku dalam lonjakan yang telah membuatkan inflasi berlaku ini, ini adalah disebabkan kerapuhan politik yang dicipta oleh pimpinan UMNO dan PAS bersama dengan parti yang mengkhianat mandat rakyat, iaitu Bersatu, bersama lagi dengan mereka-mereka yang lompat katak daripada parti mereka, yang mana mereka ini telah pun diamanahkan oleh rakyat di PRU yang lalu. Jadi hari ini rakyat harus menghumban mereka-mereka ini supaya tidak menjadi pemimpin kita, dan akhirnya kita boleh sumbat mereka di dalam penjara. Hari ini mereka dah tak boleh bersuara kerana hari ini pembubaran parlimen. Kuasa-kuasa menteri semua dah tak ada. Jadi rakyat bersuara dah puas-puasnya untuk menentukan hala tuju negara ni. Ini adalah satu yang saya harap rakyat boleh dengar, boleh percaya, kerana kita, suara yang kita gunakan hari ini adalah suara untuk kita memberi satu mandat baru kepada pemimpin negara kita ini. Hari ini adalah kuasa kita rakyat. Hari ini adalah untuk kita menentukan siapa pimpinan yang nak kita bawa. Jadi saya harap rakyat di luar sana harus menggunakan kuasa ini dengan baik. Sudah-sudahlah kita memberikan kuasa kepada mereka yang telah memimpin begitu lama, yang mana mereka ini menggunakan kuasa itu menyeleweng kuasa yang kita berikan kepada mereka. Kita beri kepada pimpinan baru, kita beri ruang kepada Pakatan Harapan agar boleh memperbaiki permasalahan ini. Saya melihat ke arah bahawa jika Pakatan Harapan di waktu akan datang tidak menjalankan kerja dengan sempurna, maka kita tolak pula Pakatan Harapan. Jadi kita perlu reformkan sistem negara kita ini agar berada di landasan yang lebih baik dan tidak menyusahkan kita rakyat. Hari ini kita lihat apabila
permainan yang dimainkan oleh UMNO PAS Bersatu ini, ya isu perkauman. Kerana mereka ingin mendapat undi daripada orang Melayu, mereka bermati-matian memainkan isu perkauman ini agar mereka kekalkan kuasa. Tetapi sebenarnya mereka telah pun diberi mandat yang begitu lama, tetapi mereka tidak menggunakan mandat itu untuk membangunkan negara ini, untuk mereka membangunkan yang mereka laung-laungkan Melayu ini tadi, tetapi mereka bohong kepada kaum, kepada bangsa, kepada apa yang ada dalam negara ini demi untuk menyelamatkan diri sendiri. Hari ini, jika kita memberi mandat ini kepada UMNO Barisan Nasional, maka Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri. Jika dia menjadi Perdana Menteri, maka kita tahu seorang penjenayah, seorang perasuah akan menjadi ketua negara kita ini, akan bertambah rosak. Kerana apa yang kita lihat dengan Najib, apabila dia menjadi Perdana Menteri, kita lihat bermacam-macam kes daripada Najib sehingga ke bawah. Begitu juga kalau orang seperti ini kita lantik menjadi Perdana Menteri kita, maka kita juga akan mengalami masalah yang sama. Dan akhirnya negara kita ini akan terus berhutang dan berhutang. Akhirnya satu masa yang nak bayar adalah cucu cicit kita, dan mungkin generasi seperti saya ini akan perlu turun membayar hutang-hutang mereka ini. Yang mana mereka-mereka ini telah pun kaya raya, dan akhirnya yang susah yang akan menerima padahnya hanya kepada kita rakyat ini. Jadi kita perlu memilih kali ini bahawa kita perlu melihat kepada Pakatan Harapan untuk kita bentuk satu kerajaan baru agar kita boleh mereformkan sistem, mereformkan kita punya badan-badan beruniform kita ni, yang selama ni kawan-kawan kritik, yang mana kita lihat banyak ketulusan juga tidak berlaku di sini, yang mana kita tahu hari ini di dalam sektor-sektor kerajaan itu pun banyak juga penyelewengan berlaku. Tetapi kerana ini adalah kroni-kroni yang daripada UMNO Barisan Nasional bersekongkol di dalam itu, maka kita susah nak merungkaikan, susah kita nak membetulkan permasalahan ini. Sebab itu apabila Pakatan Harapan itu memerintah, biawak-biawak ini, walaon-walaon ini dah tak boleh nak cari makan. Tak boleh nak cari makan. Pemimpin-pemimpin UMNO ramai yang tersekat tak boleh nak cari makan. Maka mereka membuat propaganda dengan mengatakan PS hancing lah, PS 22 bulan kencing lah. Kerana mereka dah tak boleh cari makan. Tetapi kerana satu dua ekor ini akhirnya rosak satu negara. Sebab mereka suka cari duit jalan mudah untuk mereka nak biaya kehidupan mereka, biaya mereka punya gaya hidup ni, maka mereka sanggup lakukan apa saja. Yang penting mereka nak UMNO Barisan Nasional itu menang, dan akhirnya kita akan melihat seorang yang kita tidak percayai. Apabila kita rakyat sendiri tidak mempercayai pemimpin itu, maka pelabur-pelabur juga akan takut. Kalau UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan lepas ini, maka merundum lagi ekonomi negara kita ini. Pelabur tidak akan datang ke Malaysia kerana mereka akan takut siapa dia pemimpin itu. Jadi kalau kita memilih pimpinan yang diakui seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, maka pelabur-pelabur akan masuk ke negara kita ini. Dan kita juga boleh menstruktur semula kita punya permasalahan yang melibatkan kewangan negara kita ini, ekonomi negara kita ini ke arah yang lebih baik. Jadi saya tak nak belater panjang berkenaan dengan isu ini. Saya nak rakyat Malaysia bersuara hari ini kerana hari ini adalah hari jadi anda, dan anda punya masa dan anda punya kuasa yang nak menentukan siapa dah pemimpin yang kita pilih. Mereka dah tak ada kuasa hari ini. Pak menteri kita hari ini semua kena letak jawatan automatik kerana dah dibubarkan parlimen. So, suarakan suara anda. Apa kebobrokan yang telah mereka buat hari ini, jangan segan, jangan takut. Kerana ini adalah kuasa anda sekarang. Sekian, terima kasih.